Jom explore kawasan hutan di Sabah. Belah mana tu Warif? Sabah kat mana? Saya 4 tahun duduk Sabah. Kan? Tuan Sarjan, ya. Tuan, macam mana nak bagi lembut hati suami untuk dengar cakap kita? Hai. Soalan. Macam mana nak bagi lembut hati suami untuk dengar cakap kita? Tak boleh. Kenapa saya cakap tak boleh? Ada 123,000 orang Nabi, 313 orang Rasul. Daripada 313 orang Rasul tu, 25 Rasul yang wajib ketahui. Daripada 25 Rasul tu, yang wajib kita ketahui, ada Rasul Ulul Azmi. Daripada Rasul Ulul Azmi, sudah tentulah Khatamun Nabi terakhir dan yang tertinggi sekali Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW. So, saya ulang balik, daripada 133,000 orang Nabi, 313 Rasul, 25 Rasul yang ketahui, termasuk Rasulullah Azmi, sebut satu nama Rasul perempuan atau Nabi perempuan. Tak ada. Seorang perempuan memang tak boleh nak bagi suami dengar cakap dia. Okey. Apa yang anda boleh buat? Menasihati dengan sabar. Nasihat, jangan berletih. Nasihat. Kan, perlahan-lahan cakap, insya-Allah. Okey? Tu je. Tuan apa betul nak pulih buah pinggang? Saya tak berani nak cakap lah benda tu kena ni nak. Kena jaga pemakanan, minuman, akar kayu ke apa ke. Tuan nak tanya betul ke alam sebelah pun pakai phone sebab banyak cerita food delivery hantar ke kubur? Saya pun tak pernah duduk kat alam sebelah. Kan? Tapi kalau ikut teknologi, iyalah mereka punya teknologi pun tak kurang hebatnya. Jangan kita duk tengok cerita Piramli. Pantang bunian, pantang jin ni, rumah buruk, rumah kayu, pakai baju putih, lepas tu yang perempuan semua pakai baju kebaya lama. Tak adanya. Okay. Mereka hidup beratus tahun daripada kita. Mereka punya ilmu pun sama macam kita. Al-Quran pun Al-Quran yang sama. Solat pun kena 5 waktu macam kita. Okay. Pada itu yang Islam lah, jin Islam. Kalau hidup 200 tahun atau 500 tahun. Kalau dia belajar ilmu-ilmu teknologi dia. Agak-agak takkan dia lagi bodoh daripada kita. Boleh menang ke Malaysia? Itulah. InsyaAllah boleh kot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan cerita pasal orang sesat alam bunian tuan yang hilang baru ni. Saya tak tahu siapa dia yang hilang baru ni. Dah explore hutan di Bario tak bang? Lebih kurang lah sama dengan Bantul, Saliliran, Seliku dah belah bawah lah. Dengan Long Pasir, lebih kurang je. Tuan cerita pasal orang sesat. Okay. Tuan kenapa dapat askar ni rumit? Apa dia rumit? Tuan jatuh syirik tak kalau dapat cincin yang dibaca ayat suci? Saya bukan ustaz. Tapi kalau anda nak baca ayat Al-Quran dekat mana-mana pun anda boleh baca. Kan? Bukan kita baca kat benda najis. Nak baca kat cincin, baca. Nak baca apa? Baca dekat lantai, baca. Baca kat baju, baca. Baca kat air, baca. Kan? Baca dalam handphone, baca. Cuma kita janganlah etikat bahawa cincin ni ada apa-apa. Saya ada banyak cincin, koleksi cincin saya yang pelik-pelik. Cincin daripada batu, daripada Raja Jin pun ada. Pun saya tak fikir. Lantak dia lah daripada Raja Jin bagi pun. Pada saya suka sebab benda tu cantik. Itu je. Dan saya pakai cincin dengan niat aku nak ikut sunnah Nabi. Nabi pakai cincin dan Nabi kata cincin adalah perhiasan kepada orang lelaki. So aku pakai cincin kerana nak ikut sunnah Nabi. Dapat pahala, habis cerita. Tak payah nak fikirlah batu cincin tu boleh buat apa, boleh buat ini, tu bukan urusan kita. Kalau ada, tak ada, tak kisah. Ni, Serai Bunian. Batu Serai Bunian ni Ni, batu Tabashir. Batu Tok Wali. Pun saya tak fikir. Ada satu lagi batu. Kan? Ada 2 lagi batu. Saya punya yang rare.
Kita tak fikir bab-bab tu. Dengarlah. Dengarlah nasihat saya. Lagi mudah. Hidup kita lebih mudah. Tuan, saya tengok lama-lama wajah Tuan macam pelakon Saleh Kamil lah. Oh, handsome tak Saleh Kamil? Tuan boleh tolong ajar cara Tuan ketawa? Tuan, ada tak ubat batu karang dalam empedu? Oh, batu karang dalam empedu. Nanti saya tanya Tok Mat. Tuan, kejap pergi Malaysia Junior. Kita tengah tunggu bola ni. Salam dari Melaka. Saya follow Tuan dari F. Sekarang kat TikTok pula. Banyak ilmu Tuan dari Tuan saya ikut. Moga sihat selalu. InsyaAllah. Semoga saudara pun sihat. Saya orang biasa aja. Seketoi Izal. Dia punya nama dia. Apa beza askar regular dengan wataniah? Regular dia askar tetap lah. Askar wataniah, askar ikut kontrak lah. Belum ngantuk lagi? Tak. Dah tengok bola lah. Tunggu-tunggu bola pos satu ni. Kenangan kat pos liku. Banyak pengalaman mistik. Saya duduk pos liku. Okay. 3 bulan duduk pos liku. Jin tengok bola Tuan? Tak tahulah. Salam meja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan. Boleh cerita sikit pasal BOPKP? Dah cerita dah beberapa kali tu. Bahagian operasi pertahanan. Bahagian operasi khas pertahanan sebenarnya. BOPKP. Bahagian operasi pasukan khas. Pasukan khusus pertahanan. Okay. Itu dulu ditubuhkan selepas daripada ENSOF. Saya salah seorang orang yang buat paperwork tu. Apabila ENSOF itu, kita nak tubuhkan tu, kita nak jadikan dia JSOC, Joint Special Operation Command. Dalam bahasa Malaysia je BOPKP. Dalam bahasa Inggeris. Lepas tu orang yang tolong fikirkan dan buat kertas kerja dan buat itu, saya salah seorang dia. Kan? Walaupun saya askar Melayu. Tapi bidang saya untuk mencipta benda yang tak wujud. Contoh, kawasan latihan gabungan tempur tentera darat ataupun dulu panggil Army Maneuver Warfare, saya tubuhkan. Kertas kerja tu kertas kerja saya. Sampai sekarang saya ada. Saya simpan ni. Saya pencen pun saya bawa balik. Saya tak mau bagi kat orang benda tu. Itu kertas kerja saya. Lulus dah pun jemaah JPP. Tak jadi, benda tu tak jadi sebab tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Orang politik sakau duit. Sakau duit. Kalau tidak benda tu jadi. Saya tolong fikirkan macam mana kita nak buat untuk tentera punya latihan untuk 50 tahun. Daripada sekarang sampai 50 tahun akan datang. Dia ada beginner, dia ada advanced, dia ada expert level. Untuk semua corps, semua regimen. Saya buat benda tu. Kertas kerja tu saya buat. Itu salah satu saya punya jasa yang saya tinggalkan dalam askar lah. Sama BOPKP, JSOC. Minyak mayat tu untuk apa Tuan? Tak tahulah orang duk buat ama-ama. Tunjuk koleksi cincin Tuan boleh? Dah tunggu bola ni bang. Malas nak pergi ambil kat bilik atas. Cincin kodam boleh pakai tak? Pakai buat apa? Tak payah pakai. Betul kadang-kadang orang tak suit batu. Salam batu belah, batu bertangkup. Itulah. Tapi fitrah manusiawi tetap ada sikit naluri percaya. Yang tu kenapa? Kalau anda, saya macam ni tau. Saya punya prinsip hidup saya. Kalau dalam hati saya terdetik, dia kata batu ni boleh buat sesuatu, saya cabut, saya akan baling. Baling, buang terus. Saya buang terus. Iman tu lebih mahal daripada batu tu. Ingat tu je. Okay? Kita tak nak lah ada kata orang kita sembah batu atau sembah, tak ada beza macam sembah berhala lah. Jaga syirik kecil tu, syirik khafi. Hati-hati benda tu. Susah. Cerita seram-seram dulu Tuan. Sekarang kau apa? Akak aku satu lagi setengah jam bola. Predict Malaysia berapa puan? 3-1 kot. Ni kita boleh menang kot. Antara kita kalah 3-1 ataupun kita menang 3-1. SAS dengan SEAL mana keras? Pendapat saya, SAS.
British SS. Hantu apa tuan tengok? Tuan dah tengok depan-depan atau bunyi yang paling pelik? Hantu apa tuan dah tengok depan-depan atau bunyi yang paling pelik? Hantu dadah. Ha. Hantu lain tak pelik, guys. Orang isap dadah, pelik. Dia keluar bunyi pelik-pelik. Macam-macam. Ha. Saya lagi takut tengok Mak Pit. Mak Pit confirm boleh cabut pisau tikam kita, ambil parang ketuk kepala kita. Hantu yang betul saya tak pernah nampak dia bawa parang ke. Kan? Dia bersilat ke, tangkap saya ke, tak ada. Pengalaman saya lah. Tak tahulah kalau korang pernah tengok hantu yang bersilat ke. Kan? Dia bawa parang katuk ke, putuskan kepala kita ke, tak ada. Paling kuat dia, macam tu je. Tuan, kalau perang orang-orang boleh masuk kem tolong tentera tak? Tak boleh. Lagi tak boleh. Kem tentera akan ditutup. Ditutup dan digazetkan. Kecuali lah kerajaan tubuhkan waktu tu apa dia macam dulu home guard ke apa ke waktu tu lah. Macam mana pula dengan bisik bila resikkan negara? Itu politik. Tuan nak tanya dalam TDM dan TDM ada core apa je? Tanya TDM lah. Saya darat, saya tak tahu. Diorang dia lain. 80 komen kan, jangan laju sangat. Tuan, askar ada buat operasi risik ke negara lain ke? Mana-mana tentera pun ada. Mana-mana negara pun ada. Semua negara ada. Okay? Pernah tak terdengar kisah mistik berkaitan dengan bola? Berkaitan dengan bola? Orang jampi-jampi bola dia. Batu-batu yang terbukti manfaat. Tahu tak Pak? Tuan dah bersara ke? Ya. Saya dah 3 tahun dah. Saya dah malas nak ingat dah pasal tentera. Kan? Dah pencin pun sampai tenang. Tuan jangan sebut kalah Tuan. Seram kami dah standby kedai mamak Tuan. Kita menang. InsyaAllah. Tak boleh confident sangat. Cerita tentang Alpha Group. Alpha Group ni special force yang sangat keras. Luar biasa dia punya kelebihan daripada manusia biasa. Kepunyaan Rusia. Alpha Group. Tuan, apa jadi pada zaman Tuan sebelum kahwin? Kenapa? Semacam. Kan? Saya kahwin 2 kali. Yang mana satu? Kongsi kisah pemberian Panglima Hitam Matrik Inggah Haru dari Lumut Tuan. Dah cerita dah itu kan? Ada kat pejabat saya. Tak ada apa lah. Dia minta gaharu. Kita bagi gaharu. Lepas tu dia bagi. Lepas tu dia tukar barang dia. Bagi duit. Bagi ni kita ambil. Itu je. Simple je. Tak ada pening-pening guys. Apa khabar Tuan Fitri? Waalaikumsalam. Khabar baik. Wow, Tuan pun minat bola juga. Ingatkan Tuan minat gimnastik je. Cih! Gimnastik lah, syok juga gimnastik. Tapi gimnastik kurus sangat. Ilmu alam Melayu, askar ada ambil dadah tak Tuan? Ada. Ramai yang kena buang sebab kes dadah. Ketum, pada askar ketum lah dadah. Ketum lah, ganja lah, syabu lah. Ada je. Pelik-pelik zaman sekarang ni. Sebut hantu jangan penyokong Malaysia ni hantu sudahlah. InsyaAllah kita okey. Perjalanan rohani Tuan seakan sama seperti saya. Kini hanya tinggal santuni saja. Tuan biasa jumpa komando selut turun dari Gunung Jerai. Itu yang korang tengok tu. Itu yang orang tak apa nak betul ingat tu. Berapa lama Malaysia mampu defend kalau perang?
Okay? Perang lah. Dia ada matematik dia tau. Saya nak cakap banyak nama mana pun. Tak apalah, korang tunggu saya jadi Menteri Pertahanan lah. Baru saya jawab. Kan? Sebab saya tahu kemampuan dia sekarang. Kemampuan tentera dan kelemahan dia. Of course, saya tahu saya duduk BITD kot dulu. Tak boleh cerita sangat banyak-banyak. Sebab apa dia ada apa? Dia ada apa? Bawah apa tu? OSA. Akta Rahsia Rasmi. Okay. Tapi kalau saya dah tengok orang politik ni lebih-lebih sangat, saya buka je nanti. Kan, baik terlentang sikit diorang ni. Tuan, paskat tu apa ya? Tak tahu. Oh, benda tu. Tuan, kalau terjadi perang besar, orang awam boleh ambil membantu sekali. Okay, saya dah jawab tadi. 70 komen. Kenapa komando dipanggil 69? Kerana itu komando polis. Itu komando untuk polis. Okay? Dia panggil VAT, VAT 69. VAT tu namanya Very Able Trooper. Okay? 69 tu tahun 1969 ditubuhkan. Bukan 69 posisi 69. Kan? Kalau posisi 69 tu itu cerita lain, guys. Okay. Ini tahun 1969. Okay? Tuan tengok bola kat mamak dulu. Kat mana? Saya duduk rumah ni. Mamak mana ada ni? Ini saya suka. Apa pandangan tuan kalau negara kita mewajibkan remaja umur 18 tahun buat Army Community Service? Army ataupun dipanggil ni lah. Macam Singapura buat, macam Korea buat. Kan? Itu betul lah. National Service. Saya setuju sangat. Itu pun betul-betul. Okay? Wih, 100 komen. Lajunya. Macam mana saya nak baca ni? 100 komen lebih. Apa pendapat tuan tentang rakyat Malaysia jadi ejen Mossad? Semeleh kalau jumpa dia orang. Tuan, cerita kisah tuan yang belum cerita pada kami. Dah, okey. Tips berjaya bagi tuan apa? Tips berjaya, jujur, amanah, setia. 3 perkara je. Benda yang paling mahal kat dunia itu ada. Susah nak cari orang jujur, susah nak cari orang yang amanah. Hang ada sijil besar ponco, sijil besar dinding, besar tu dinding tu, penuh sijil. Tapi anda tak jujur, anda tak amanah dan anda tak ada kesetiaan. Kesetiaan ni bukan pada pasangan girlfriend ke suami ke apa. Maksud saya dah nak berjaya kan. Kesetiaan tu ada 3. Yang pertama, kesetiaan kepada orang yang berada di atas anda selagi dia betul. Yang kedua, kesetiaan di sesama anda punya peers. Peers maksud dia orang-orang yang sama level dengan anda. Dan yang ketiga, yang ni paling penting, kesetiaan anda kepada orang yang lebih bawah daripada anda. Lepas tu kita kena jaga orang bawah. Bukan orang bawah aja kena setia ke orang atas. Orang atas pun kena setia ke orang bawah. Masalah ramai sekarang ni, dia tak ada ethos. Kalau dalam dulu dia panggil military ethic. Dia tak ada tu. Dia je nak orang setia kat dia. Dia nak orang semua setia kat dia. Sebab dia bos di atas daripada orang tu. Dia tu sepatutnya setia pada bawah. Saya bagi satu pengajaran apa yang saya belajar dahulu. Okay, berbeza dengan apa yang berlaku kat Malaysia. Okay? Berbeza dengan apa yang berlaku di Malaysia. Kalau saya dulu, yang saya belajar, saya cadet kat New Zealand. Okay. Dekat sana, kalau dekat Dewan Makan, makan ramai-ramai, satu batalion ke, satu apa ke, orang pertama yang akan ambil makanan, bawa tray, ambil makanan, ialah Prebet. Rebel, Lance Corporal, Sarjan, dia pergi makan dulu. Orang terakhir yang akan pergi ambil makanan adalah CO, pegawai pemerintah.
Pangkat kau paling tinggi, kau paling terakhir sekali. Ambil makan. Berbeza tak dengan kita, baik dalam kem askar, kem polis ataupun apa? Berbeza tak dengan cara kita? Kita ni VIP makan dulu, prebet makan hujung sana dan dia last sekali makan. Nampak tak? Sebab itu waktu saya jadi OC, waktu saya masa itu, Alhamdulillah lah, saya dapat jadi OC je, full command. Waktu jadi platoon commander, boleh pegang satu platoon kecil je. Saya cuba buat macam tu. Alhamdulillah. Saya bagi anak-anak buah makan dulu. Korang makan dulu. Anak-anak buah makan dulu. Last kali, saki baki tu baru saya makan. Buat macam tu. Berbeza kan? Sebab tu, bila kata susah nak cari orang yang jujur, yang amanah dan setia. Kalau anda tahu tanya soalan ni, Afham tanya ni, Afham 17 tanya, tips berjaya. Itulah dia. Itulah dia. Kalau anda jujur dan anda seorang yang amanah tu maksudnya orang letaklah duit depan mata engkau 10,000 pun. Kalau bukan duit engkau 1 sen pun kau tak nak. Kau tak lalu pun. Orang bagilah barang apa pun kat kamu untuk kamu jaga, kamu akan jaga. Sungguh-sungguh. Amanah tu mahal. Kenapa orang kafir Quraisy dan orang musyrikin dekat Mekah percaya pada Nabi Muhammad ketika nak letak apa ni, pintu Kaabah, nak letak apa ni, tirai Kaabah apa semua tu. Kenapa? Kerana orang tahu Nabi Muhammad bersifat Al-Amin. Orang panggil dia Al-Amin. Orang panggil Rasulullah Al-Amin. Waktu Nabi Muhammad masih budak lagi, masih muda lagi. Belum jadi Nabi lagi pun. Berbelasan tahun. Kerana dia seorang yang semua terkenal dengan sifat amanah. Kerana itu. Itulah benda paling susah. Jujur, amanah dan setia. Boleh buat, insyaAllah berjaya. Dalam apa perkara pun hidup anda. Sijil anda tak besar pun tak apa. InsyaAllah. Saya dilantik oleh seorang, tak boleh cerita lah, biar buat bisnes sangat lebih-lebih kan. Saya adalah orang besar lah kat overseas. Lantik saya sebagai satu-satunya orang kepercayaan dia di Malaysia. Kerana saya amanah dan jujur dengan dia. Sedangkan dia datang Malaysia, yang hadap dia Datuk Seri lah, Tan Seri lah, itulah profesor lah, doktor lah, itulah IR lah. Tapi dia sebagai orang yang dah senior sangat-sangat, dia yang tawarkan pada saya dan dia yang ajak saya dan dia yang lantik saya. Dan saya satu-satunya wakil dia dekat Malaysia. Saya pernah tanya soalan tu pada dia, bukan orang Malaysia lah. Saya tanya, kenapa saya? Dia kata selepas 2 tahun dia perhatikan saya, dia kata saya ada sifat yang dia suka. Sedangkan saya belajar tak tinggi, diploma pun tak ada. Saya tak ada diploma guys. Saya cuma ada pengalaman. Sijil lah saya tak ada. Saya tak ada sijil macam anda, ada ijazah, ada itu, ada ini. Saya tak ada. Jadi saya jadikan aset saya adalah sifat jujur saya, sifat amanah saya dan kesetiaan saya. Itulah aset saya. Dan itulah menyebabkan saya jadi director kepada dia punya grup di Malaysia. Jadi siapa-siapa nak berurusan dengan dia, tak kira lah kamu Datuk Seri ke Tan Seri ke apa ke, kamu kena hadap saya dulu. Di Malaysia. Kan? Saya tak boleh sebut nama dia kerana dia, boleh tanyalah kat Bukit Aman ke siapa, diorang tahulah siapa saya punya bos saya yang tu. Itu cerita lain. Tapi itu pengajaran kepada anak-anak muda. Anda nak berjaya, anda buat macam tu. Itu jadikan itu sebagai aset anda. Okay? Kita mungkin belajar tak pandai, kita mungkin bodoh bab-bab lain, tapi benda yang kita boleh ubah, jiwa kita, pemikiran kita, hati kita. Kita boleh ubah. Tuan komen pasal Jojo. Apa dia pula Jojo ni, kena-mengena pula. Oh, pasal silat lawan Tomoy tu kah? Pukul berapa ni? Bola lah, kita nak bola lah. Masa saya jadi OC, saya makan sekali anggota. Macam tu kan bagus. Kes perebet ceroboh rumah jeneral. Tak tahulah, itu biar polis lah settle kan.
Bola start berapa? 1.5 kan? 20 minit lagi. Bisnes apa tuan? Apalah. Tak apa, bisnes tu dia tidak ada kena mengena dengan orang ramai. Bisnes tu hanya kena mengena dengan government, dengan top-top tu je. Okey. Saya nak tanya ni, malam ni live kat mana? Dekat Y ada tak? Siapa tahu ada live kat mana malam ni? Cuba bagi tahu. Astro Arena ada. Astro, okey, Arena, okey. Oh ada OTB okey, 803. RTM Sukan. Confirm ada ni? OTB okey. Astro, RTM ada live kan? Okey. Saya standby. So biarlah live kita malam-malam ni biar ada manfaat. Jangan kita sembang-sembang kosong, bosan lah. Oh kita sembang-sembang kosong, kita sembang-sembang tak ada manfaat, cerita pasal hantu lah, pasal bukan tak seronok cerita macam tu. Tapi dia sekadar seronok je lah. Dia tidak ada memberi manfaat kepada orang ramai. Cerita tentang jin setan ni penat lah, bosan lah, betul tak? Tuan, apa tindakan kita jika negara kita diserang? Negara kita, apa tindakan negara kita jika negara kita negara luar? Tak faham. Kena serang ke? Pertahankan. Tuan, askar negara mana paling hebat mental dan fizikal? Sama je. It's not about who is stronger, mental and physical. It's about how you train yourself. Okay? How you train yourself. Tuan minta amalan supaya berani bergaduh tak lari. Jangan gaduh. Pendekar adalah orang yang paling sabar. Pendekar bukanlah orang yang pantang dicabar. Pendekar sebenar adalah orang yang paling sabar. Elakkan bergaduh. Elakkan bergaduh sampai tahap tak boleh nak elak. Okay? Baru Allah tolong anda. Baru tadi saya dengar ceramah. Rasulullah berdarah kepala. Dia kena pukul dengan suku kaum dia sendiri, suku Quraisy. Sampai berdarah kepala, meleleh kat muka ni kepala. Terduduk Rasulullah, sedih. Sedih, berdarah kepala, meleleh-leleh. Rasulullah. Sedangkan satu doa je terbalik hancur semua. Boleh jadi debu. Rasulullah tak buat macam tu. Sampaikan Jibril turun. Tanya kenapa? Sebab Rasulullah tanya nampak sedih. Kenapa? Rasulullah apa ni? Cakaplah. Pada ni kata dia kena pukul. Jadi Jibril nampak bahawa Rasulullah sedang sedih. Tahu Jibril pujuk macam mana? Dia kata, "Ya Muhammad, nampak tak pokok sebelah wadi tu? Cuba panggil dia." Rasulullah pun panggil. Pokok tu boleh cabut, berjalan ke arah dia. Lepas tu, sampai pokok tu menyerah diri kat depan Rasulullah. Berjalan. Pokok berjalan. Lepas tu, Jibril bagi tahu, suruh dia patah balik sana. Patah balik. Rasulullah berkata, "Baliklah kamu." Balik. Duduk tempat semua. Tempat kejadian tu, sekarang ada masjid. Dibuat masjid kat Mekah. Okay. Kalau kita nak fikir pasal gaduh, kau boleh kita elak. Tuan, saya peminat tuan, ada rezeki nanti kita jumpa kedua. InsyaAllah boleh. Boleh. Tentera Cina kuat bahagian mana tuan? Cina dia punya semua bahagian kuat. Air Force dia kuat. Navy dia kuat. Darat dia kuat. Ekonomi dia kuat. So, tuan dulu unit mana? Saya banyak unit. SIS ada rawatan alternatif tak tuan? So far tak ada.
Cerita penjara tentera tuan, saya tak tahu sebab saya tak pernah masuk. Saya tak pernah ditahan, dipenjarakan. Saya pernah kena belasah dekat Provost Marshal pernah. Seminggu saya kena belasah kat Provost Marshal. Askar-askar dalam ni cuba dengar. Korang pernah kena tak dengan Provost Marshal? Ni, Lieutenant Muda Muhammad Fitri. Waktu saya Lieutenant Muda. Dah kena Provost Marshal. 1 minggu guys. Tahu kan siapa ada kat Provost Marshal? Seminggu guys, interrogation, soal siasat. Tapi Alhamdulillah saya tak bersalah lah. Tapi seminggu. Buat main ke? Bilik 4 musim saya dah rasa, semua dah rasa. Sebut je. Okay. Lieutenant muda, budak lagi. Dalam Provost Marshal Mindef tu. Cawangan Provost Marshal. Dalam tu ada MP, ada risik, ada apa semua tu. Tu dia kerah-kerah kepala semua tu. Okay. Kisah-kisah dulu. Korang jangan nampak, dia ni pegawai hidup senang. Kau tak kenal saya. Kan? Korang tak kenal. Korang tak tahu saya punya sejarah. Okay, Provost Laut tu MP. Ni Provost Marshal. Provost Marshal ni ATM, darat laut udara. Yang paling keras. Duduk tu, pejabat dia dekat BSPP belakang. Kat situ saya tahan seminggu. Okay. Tuan, saya nak tahu apa jadi pada zaman gelap tuan sebelum kahwin dan macam mana tuan bangkit. Art of Rebellion. Boleh tengok dekat saya punya video panjang tentang kisah jodoh daripada Allah. Video tu ada dekat Tuan Hutan, tahu kan? Saya tak boleh sebut tu social media lain. Anda cari je. Yang anda dengar betul-betul apa yang berlaku. InsyaAllah benda tu banyak pengajaran. Saya susah nak buka kisah hidup tu. Berapa belas tahun simpan. Lepas tu lalas isteri kata, bang ceritalah pada orang ramai supaya orang ambil pengajaran. Cerita saya tu kalah drama tu tak. Drama TV yang anda tengok tu kalah. Sedangkan itu kisah benar yang berlaku pada hidup saya. Dan benda tu patut jadi pengajaran pada orang. Dah hampir 1 juta view dah kot dekat YT tu kan. Tengok situ, insyaAllah banyak pengajaran boleh dapat. Okay. Tuan pernah masuk camp para? Ya Allah, selalu daripada muda sampai pencen. Tuan pernah tangkap perisik masuk Malaysia? Tu bukan kerja saya, tu kerja risik, kor risik. Mereka tangkap. Pernah menyelam Pulau Pisang Johor ke? Katanya keras tempat tu. Saya tak pernah menyelam kat Johor. Saya menyelam dekat Sabah . Tuan biasa live bila? Saya live bila-bila masa je sebenarnya. Selalu berkata-kata. Kadang-kadang petang tapi selalunya malam lah. Selalunya dah pukul 11 malam ke atas, 10 malam, 11 malam saya live lah. Kalau tak ada apa-apa, kalau tak tidur. Okay. Apa tajuk dia kat Y tu tuan? Kejap saya ambil balik satu lagi handphone. Saya tunjuk. Anda pergi dekat Y. Cari Tuan Hutan lah. Saya punya social media semuanya Tuan Hutan. Tuan Hutan. Apa nama pun Tuan Hutan. Okay. Tuan Hutan. Dia punya lambang ni warna hitam. Tuan Hutan. Lambang Tuan Hutan. Anda pergi kat video. Video tu memang paling popular pun. Tajuk dia Kisah Patah Hati dan Jodoh dari Allah. Dekat 1 juta view dah ni. Saya letak view 100 setahun yang lepas. Ya, atas sekali. Yang paling popular 980 kat 990 ribu view dah. Nanti anda tengok belajar di situ. Itu kisah hidup saya. Ya? Nanti cari kat situ. Cari kat situ. Cari je apa ni Y Tuan Hutan. Boleh sebut YT tu kan.
Berapa lama dah askar bro? Tak lama, 25 tahun je. JMF dengan ATM sama ke? Tak sama. JMF untuk Johor, ATM lah. Angkatan Tentera Malaysia. JMF Johor negeri, ATM Malaysia negara. Masa menyelam pernah sempat buaya masin tak tuan? Tak pernah. Tak pernah lagi. Tuan pernah masuk Tasik Gubir tak? Allah tu tempat permainan tu. Tuan ada buat trip masuk hutan tak? So far saya tak buat. Tuan pernah duduk berapa unit RMD? 4. Ada 4 unit. Soalan macam kau tanya tu biasalah. Layan aja. Saya dah dengar. Alhamdulillah. Saya suka drive jauh-jauh sampai dengar tuan bercerita tapi video baru tak ada. Tak upload lagi, tak sempat. Saya punya staff pun sibuk. Saya tak reti sebenarnya nak upload ni. Saya punya staff kan orang muda, dia orang tahu. Kita ni mana lah tahu. Bab-bab internet ni, buat live menjadi pandai. Lebih tu tak reti. Nak buat video lah, nak bubuh gambar lah, tak reti saya bab-bab tu. Dia orang tahu kan. Tuan isap okok tak? Tak isap. Dulu isap, dah berhenti. Ni tajuk dia. Tajuk ni cari dekat tu. Syahrim Ilham, ni mana ni? Siapa ni? Scott saya ke siapa ni? Last mana? Last kali pejabat PAT, tugas khas. Tim projek. Kena seminggu program marshal boleh kencing berdiri tuan ke kencing bertarap? Biasalah. Yalah. Seminggu guys. Kan? Tuan kenal Lieutenant Colonel Ustaz Zainuddin Kemparat? Saya ramai sangat nama Zainuddin tu. Lagi 10 minit belah. Tuan, saya nak mula bola dah ni. Yang baru ni Paskat tu ada tuan. Siapa dia pula Paskat ni? Kan? Tuan boleh share pengalaman tuan belajar tasawuf? Tak boleh. Tasawuf adalah perjalanan kita dengan tu macam mana nak cerita? Dia kena alami. Orang dah khatam, dah habis, dah dalam 10 tahun, 20 tahun dalam tasawuf pun dia orang takkan cerita. Lagi 9 minit. Itulah. Waalaikumsalam. Tuan petua dan cara berhenti atau kurangkan rokok please. Memang kena stop terus ya. Terus terang saya bagi tahu. Nak berhenti rokok ni kena berhenti terus ya. Memang demam minggu pertama tu. Tapi itulah kena buat. Kalau hari ni sekotak, besok 10. Lusa 8. 6 dia kena disiplin. Sampailah. Okey, lepas tu pergi klinik kesihatan tu. Klinik kesihatan mana-mana tu kan ada buat klinik berhenti rokok. Percuma tu KKM bagi tu. Pergi. Dapatkan ganti kita ni bukan apa. Kita bukan ketagih sangat rokok tu. Kita tak suka rokok. Bau mulut berbau busuk. Bibir jadi hitam. Gigi jadi kuning. Sebenarnya orang perokok memang tak berapa suka merokok. Cakap dia terang. Dia sendiri tahu dia punya mulut dia berbau. Dia tahu. Tapi dia tak tahu cara nak berhenti. Jadi salah satu cara dia memang betul kena turun-turun carikan pengganti. Orang sebenarnya dia ketagih nikotin. Dia bukan ketagih rokok, dia ketagih pada nikotin. So kena cari benda yang ada nikotin untuk gantikan tu dulu. Slow hilang. Saya dah berhenti rokok berlama. 5 tahun dah. 5 tahun, 6 tahun dah. Tuan main tomoy ke silat? Dua-dua saya main. Tapi tomoy saya tak hebat lah. Orang biasa aja. Kan? Tuan mau keluarkan kopi rimba semula. Syahrul tu kawan kanan MB Sanusi tuan. Dia tanya tuan tu. Tanyalah. Kan?
Tuan kenal Rahmat Shah Razif? Mau tak kenal? Saya punya anak buah tu. Rahmat Shah Razif tu. Azizi. Kenapa? Adik-beradik ke macam mana? Sama-sama unit saya dulu tu. Lamanya tak tengok tuan dia tengok. Saya selalu live. Tuan tengok bola sampai live lah. Mana boleh tengok bola sampai live? Dah start bola Dah start bola ke belum? Dah start bola belum? Kongsi tip untuk turunkan berat badan. Al-Humaira, makanan, perut, buat IF, intermittent fasting, makan banyakkan protein, kurangkan karbohidrat. Okay. Jangan benda bergula. Benda pertama sekali nak kurangkan berat badan, satu je. Buat 2 minggu. Jangan minum atau makan benda yang bergula. Buat itu dulu. Lepas 2 minggu, korang tak minum langsung air yang ada gula, terus ada minum air sirap. Apa minum air kosong? Air kosong, ataupun air lemon kosong, ataupun air halia kosong. Air kosong je. Cuka apple kosong. Buat 2 minggu. Betul tengok. Lepas tu bagi tahu balik saya. Tuan, turun tak berat badan? Okay. Bola dah start belum? Okay, dah start. Okay. Bye-bye. Okay, jom kita tengok bola. Layan bola. Okay. Doa-doa kita menang. Boleh? Jom. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.